Kita record. Wow, betul-betul recording. Tinggi. Okay. Baik, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. okay. Dan selamat pagi. So pagi ni kita mulakan dulu dengan Al-Fatihah. Okay. So yang pertama, selamat datang untuk tahun 2021. Jadi tahun ni tahun yang pertama, kamu tak boleh lagi nak bersemuka. Tak ada masalah yang itu. Jadi sementara ni kita belajar dulu kod atas talian ni. Kod atas pula, kod dalam talian ni. Cikgu harap cabaran yang kita hadapi hari ini tidak mengganggu kamu lah untuk berdepan dengan SPM yang akan berlangsung insya-Allah hujung tahun ni. Okey? Dah bersedia belum nak SPM hujung tahun ni? Ke masih lagi tak percaya yang dah naik tingkatan 5? Dah Takut masih tak percaya lagi ya. Okey. So insya-Allah cikgu akan teruskan mengajar kamu untuk matematik tambahan tingkatan 5 Ibnu Sina 2021. Cikgu pun kadang-kadang terkeliru sebab tahun ni ada 2 tingkatan 5. Okey, satu yang tingkatan 5 yang super senior dan kamu tingkatan 5 senior junior. Tingkatan 5 muda. Yang satu tu yang dah tua dah tu. Okey. Baik. So kita tengok yang pertama untuk tahun ni, untuk hari ni kita tak pergi terlebih dahulu kepada kita punya pembelajaran. Okey, buku teks dah ada dah. Okey, ni kan. Ni buku teks dah ada. So nanti kita akan kamu akan dapat buku teks ni minggu depan, iaitu hari Khamis minggu depan. Ikut jadual kan yang cikgu dah share dalam grup. Okey, cuma nanti masa datang nak ambil buku teks tu make sure kena patuhi SOP betul-betul lah sebab kita tak nak berlaku apa-apa perkara yang kita tak ingini. Nanti tak pasal-pasal kamu pula yang jadi tingkatan 5 senior. Kita tak nak lah biar kekal junior kan. Okey. Baik. So untuk yang pertama ni untuk pengurusan kelas, okey, pengenalan diri, rasanya sebab Dian sistem tak ada. Jadi kita dah kenal masing-masing. So saya ingat tak payah kita kenal diri lagi lah kan. Kita skip je terus itu. Okay, seterusnya pengenalan untuk mata pelajaran. Nanti cikgu detailkan sikit untuk tahun ni berapa topik yang kamu akan belajar dan sebagainya. Okay, seterusnya untuk penyelesaian masalah, kemahiran algebra, peraturan kelas, pemetaan topik, kontrak latihan keperluan PDPR ataupun PDPC. Okay. Ni semua orang dah kenal. Untuk kita punya sesi pembelajaran kita adalah pada hari Selasa. Hari ni pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Okey, macam hari ni kita mula lewat sikit. Tak ada masalah lah. Cuma untuk yang next nanti cikgu akan prepare lebih awal lah untuk kamu. Mungkin dalam pukul 7.50 gitu cikgu dah share link untuk kamu mungkin boleh masuk dan sebagainya. Okey. So sekarang ni cikgu nak tanya, kamu prefer Google Meet ke prefer Zoom? Kalau macam cikgu sendiri, cikgu lebih prefer Zoom sebab lebih mudah dan satu lagi lebih jimat data. Okay? Zoom. Okay, Zoom. Zoom Okay, so buat masa ni kita kekalkan dengan Zoom lah. Tapi dalam masa yang sama insyaAllah cikgu akan cuba lihat macam mana kita boleh kita boleh kalau kita boleh guna Google Meet lah sebab kita belajar kan, tak salah kan kita belajar benda-benda baru. Okay. Baik, so seterusnya kita pergi pada pengenalan mata pelajaran. Okay, so yang pertama siapa yang 8 bab. Okay. Tingkatan 5 ni kita ada 8 bab. Hari tu tingkatan 4 kita ada berapa bab? 10. Kita ada 10 bab. Yang tingkatan 5 ni kita akan sambung ada 8 bab. Jadi total
untuk kamu punya SPM kita ada 18 bab. 11 Okay. lah. So 18 bab ini yang kita perlu kuasai untuk mendapatkan A dalam kita punya SPM. InsyaAllah boleh kan? A kan? Okay, tak ada masalah, boleh. Mudah je. MAT lagi mudah daripada matematik. Itu saya bagi tahu betul ni. MAT matematik tambahan untuk 2021 lebih mudah daripada matematik. Okay. Sebab matematik terlampau banyak benda baru yang kita kena pelajari. Kalau matematik tambahan dia tidak ada perbezaan sangat dengan apa yang ada yang telah yang setahun ni, yang dengan abang kakak kamu yang sedang belajar ni. Dia tak ada banyak sangat beza. Okey. Jadi dari sudut perbezaan itu sebenarnya matematik tambahan dia dah jadi lebih mudah. Okey. Itulah. Yang pertama topik yang kita akan tengok sukatan membulat, pembezaan, pengamiran, pilih atur dan gabungan, taburan kebarangkalian, fungsi trigonometri, pengatur caraan linear, kinematik gerakan linear. Okey, nanti kita akan pahalusi untuk setiap bab ni apa benda. Okey, seterusnya untuk peperiksaan, ini perancangan awal Kalau kata PKP dan sebagainya mungkin akan ada perubahan lah. Kalau ikutkan sepatutnya kita ada peperiksaan Mac, pertengahan tahun, percubaan SPM, lepas tu peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, lepas tu kamu dah boleh plan untuk kerja masuk universiti dan sebagainya. Okey, kalau ada yang nak kahwin terus lepas habis sekolah pun boleh, tak ada masalah. Okey. Lepas tu sambunglah belajar juga. Okey. Kemudian untuk format peperiksaan, masih lagi kita gunakan rujukan yang terkini untuk KSSM. Ada kertas 1 dan kertas 2. Yang ini cikgu ingat tahun lepas cikgu dah ada explain sedikit dalam kelas kita kan. Okey. Selamat datang kepada yang baru masuk. Jangan lupa tulis kehadiran kamu dalam grup WhatsApp. Okey. Ada beberapa orang yang baru masuk tu. Siapa? Hanis dan ada beberapa orang lagi kan. Okey. So ada soalan setakat ni? Ada. Tak ada Okey. So untuk peperiksaan MAS ni kita mungkin akan kita mungkin kalau kata PKP dan sebagainya, kita cuba untuk buat secara dalam talian lah. Sama ada guna kaedah kuis dan sebagainya. Okey, so sekali lagi ada 28 orang dah masuk. Okey, selamat datang pada yang baru masuk. Seterusnya kita pergi kepada next slide. Okey, ni untuk penyelesaian masalah. Sebab kamu berdepan dengan matematik kan. Jadi mahu atau tak, yang pertama untuk kita faham nak menyelesaikan apa-apa sahaja masalah yang berkaitan, tak kisahlah matematik ke dalam kehidupan ke. Okey. So mesti faham konteks soalan dan tafsirkan masalah. Okey, yang ini adalah aspek yang paling utama bila kita berjumpa dengan apa-apa sahaja soalan matematik. So kalau kamu tak boleh nak memahami soalan, itu akan menyebabkan kita nak melaksanakan strategi tu dia akan jadi masalah. Okey, contoh yang macam yang sebelum ni yang kita dah bincang, contoh soalan berkaitan dengan fungsi. Okey, fungsi ada fungsi songsang, ada fungsi yang biasa kan. So kalau daripada situ kita tengok soalan je kita dah tahu ini fungsi songsang. So bila kita dah tahu ini fungsi songsang, so kita tahu apa kita punya strategi nak selesaikan. Formula apa yang kita nak guna pakai. Okay, so daripada situ juga kita tahu formula yang sesuai untuk kita gunakan nak selesaikan masalah. Lepas tu kena buat soalan dan semak semula. Okey, bila dah semak, kalau kata betul, alhamdulillah boleh teruskan kepada soalan yang seterusnya. So ini adalah langkah-langkah yang utama. Okey, memahami soalan adalah aspek yang paling utama. Okey. Macam sekarang pun kalau kita tak boleh nak faham soalan, tak boleh nak keluarkan apa yang soalan tu nak, dia akan jadi masalah bila kita nak selesaikan. Lagi-lagi soalan yang berkaitan macam matematik ni kan. Okey. Seterusnya kita tengok untuk kemahiran yang kamu kena kuasai. Yang ini cikgu dah tekankan daripada tahun lepas lagi. Tak boleh lagi. Yang pertama asas algebra. Okey, sama ada algebra simple ataupun algebra kompleks. A tambah B, A, B, A darab B dan sebagainya. Okey, itu adalah asas algebra. Kena kuasai pengembangan satu lagi.
pengembangan, kemudian pemfaktoran, okey, untuk semua jenis bentuk algebra. Okey, seterusnya ingat kembali kemahiran untuk memanipulasi algebra. Okey, ini cikgu ingat rata-rata dalam kelas 5 Ibn Sina tak ada masalah. Semua dah menguasai, cuma kita nak gilak balik. Okey, begitu juga dengan sifir. Sifir pun tak ada masalah kan. Sifir 1 hingga 12 semua dalam kepala kan. Okey, so kalau belum ada lagi, kena hafal. Okey, bukan hafal sahaja, kena faham supaya kamu boleh ada satu kemahiran mencorak. Okey. Ni sikitlah sebelum kita mulakan kelas, okey, kita bersedia lebih awal. Okey, macam hari ni pun tahniah sebab semua dah bersedia awal. Cikgu yang lambat mula tadi kan. Okey. Seterusnya kita mulakan dengan doa dan akhiri juga dengan doa supaya kita punya pembelajaran diberkatilah. Okey. Kemudian ini adalah tips SATU. Ni tips ni cikgu belajar daripada motivator yang terkenal lah, kalau kamu kenal, Dr. Syukri Abdullah, pakar strategi pembelajaran. Ni orang lama ni, dia bagi tahu kita kena ada satu SATU. Yang pertama, sentiasa sedia awal. Maknanya contoh untuk next class minggu depan kita akan mulakan dengan bab yang pertama. So kamu ada masa, kamu boleh study dulu. Cuba buka, tengok apa semua, apa yang tak faham, apa yang dah faham. Okey, boleh bersedia awal. Itu kita namakan sebagai yang pertama S. Yang kedua, kena ambil peduli. Setiap apa yang cikgu kamu bagi tahu, tak kisahlah saya ke cikgu-cikgu lain ke, mesti kena ambil maklumat tersebut. Maklumat tersebut mesti kena pandang serius. Tak boleh kita pandang sebelah mata je. Okey, seterusnya kena beri tumpuan lah dan kena ada ulang kaji. Setiap kali lepas habis sesi pembelajaran, kena buat ulang kaji. Sebab kalau kita tak buat ulang kaji, kita akan lupa. Okey. Baik. Terusnya, okey, ni untuk topik. Untuk topik tahun ni, kita akan mulakan dengan bab 1, iaitu kita akan mulakan dengan bab 1, iaitu sukatan membulat. Okey, sukatan membulat ini adalah berkenaan dengan bulatan. Okey, dalam topik bulatan, satu bentuk bulatan tersebut, ada yang pertama sekali kita ada radian. Lepas tu nak cari panjang lengkuk, nak cari luas bagi suatu sektor bulatan. Okey, ibaratkan macam pizza kan. Pizza kalau kamu belah kepada 8 bahagian. Okey, satu bahagian tu macam mana kita nak cari dia punya luas? Macam mana kita nak cari punya lengkuk hujung tu? Dan sebagainya lah. Okey, itu untuk sukatan membulat. Kemudian kita akan pergi kepada bab yang kedua. Bab kedua ini adalah berkenaan dengan pembezaan. Okey, untuk topik pembezaan, senang cerita beza ni maksudnya pengurangan. Okey, satu persamaan yang kompleks, yang panjang, bila kita buat pembezaan, dia akan jadi satu persamaan yang mudah. Okey, manakala bab 3 adalah pengamiran. Pengamiran ni lawan kepada pembezaan. Okey, lawan kepada pembezaan. Kalau kata tadi yang pembezaan kita jadi makin mudah. Kalau pengamiran dia akan jadi lebih kompleks. Lebih kurang gitulah. Okey. Seterusnya kita akan terus pergi kepada bab 8. Kenapa kita pergi kepada bab 8? Sebab bab 8 ni tajuk dia adalah kinematik gerakan linear. Dia ada kesinambungan dengan bab 2 dan bab 3. Okey. Gerakan linear, cikgu ingat kamu dah belajar ni dalam fizik, iaitu sesaran. Dah belajar kan? Hal laju. Ya. Pecutan. Okey. Ya. Yang bezanya adalah cara kira. Cara kira yang berbeza. Okey, kalau dalam fizik, kamu gunakan formula untuk dapatkan sesaran, hal laju dan pecutan. Tapi dalam matematik tambahan, kita gunakan pembezaan dan juga pengamiran untuk selesaikan. Dia beza kat situ je. Okay, tapi dari segi konsep, dari segi unit ataupun simbol masih lagi sama. Bezanya adalah pada kita punya cara kira sahaja. Yang topik bab 8 ni adalah antara topik yang kita boleh skor untuk dapat full mark. Boleh dapat 10 markah penuh. Okey? Bab 8 ni. Sebenarnya soalan yang boleh bagi kita banyak markah. Seterusnya barulah kita terus kepada bab 4. Bab 4,
Okey, bab 4, bab 5, bab 4, bab 5 topik yang berkaitan. Okey. Bab 4 pilih atur dan gabungan. Bab 5 taburan kebarangkalian. Okey. Kalau kamu tengok macam sekarang kan kita ada kes COVID kan. Perasan tak? Ada yang pengarah kesihatan tu sentiasa cakap berkaitan dengan satu graf Arnold yang dia kata okey kita punya graf sekarang semakin menaik, ada semakin menurun dan sebagainya. Okey, dan dia jangkakan bila kes ni akan tamat dan sebagainya. Macam mana dia buat jangkaan tu? Macam mana dia buat assumption, dia andaian tu. Semuanya dia buat kira-kira, bukannya dia main okey bulan 4 kes kita boleh selesai. Tak. Dia kira. Macam mana cara kira ni? Dia guna formula daripada taburan kebarangkalian. Sebenarnya apa yang dia orang guna hari tu kamu dah akan belajar benda ni. Okey. Kalau dalam sektor pekerjaan, kita panggil dia sebagai data analysis. Kalau kamu minat, kamu boleh jadi data analysis. Okey. Data analysis ni kerja dia adalah bermain dengan data lah. Kamu kena analisis data, buat dia punya graf dan sebagainya, buat assumption. Okey. Untuk dapatkan apa kita punya ni nanti. Okey, seterusnya bab 6 iaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ni macam biasalah sin, cos, tan. Lepas tu kamu akan ingat balik kita punya topik apa nama dia panggil? Yang segitiga tu. Teorem Pythagoras. Okey. Seterusnya akhir sekali adalah pengatur caraan linear. Pengatur caraan linear dia ada sedikit kaitan dengan hukum linear yang kamu belajar masa tingkatan 4. Kalau kamu ingat. Okey. Masa tingkatan 4 kita ada belajar hukum linear bab 6. Okey. So dia ada kaitan sikit. Cuma bezanya adalah kalau pengatur caraan linear ni dia lebih kepada macam mana kita nak membina suatu graf ataupun satu garis lurus. Okey. Saya punya masa ni ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Kita teruskan. Lepas tu kalau kata dia putus, kita buka bagi link baru nanti. Okey. Okey. Boleh setakat ni? Seterusnya. Okey, ni untuk latihan. Okey, latihan macam biasalah. Kamu pun tahu kan macam mana saya bagi latihan kan. Setiap kali habis kelas akan ada latihan. Macam biasalah. Okey, macam biasa. Satu hari 10 soalan. So kamu jumpa dengan saya sekali seminggu maksudnya 50 soalan lah kan sekali bagi. Boleh? Cikgu. Tak adalah sampai 50. Kita bagi 100 je lah. Okey. Awal-awal ni kita sikit-sikit je dulu. Okey, lepas ni nak tak nak memang kita kena kejar lah sebab bila kamu dah masuk kepada habis dah untuk bab ni. Okey, kita target kalau boleh bulan 6 kita dah boleh habis silibus. Cuma tengoklah macam mana kaedah yang kita nak buat. Okey, untuk pemakahan kita tengok sebab kamu ada yang satu lagi tu kan, selain daripada ujian dalam kelas, kita ada juga yang PBD. So untuk yang PBD tu, cikgu nak menilai tu, cikgu akan lihat pada latihan. Lepas tu mungkin sekali-sekala kita buat kuis online. Lepas tu ujian dan peperiksaan yang macam cikgu bagi tahu tadi lah. Okey, latihan tu insya-Allah lah. Sekali soalan tu untuk satu bab tu akan ada dia punya ulang kaji dia kan. Ada dalam 10 soalan lebih kurang lah. Okey. Tak banyak. Okey. Ini untuk kita punya pembelajaran. Keperluan dia. Okey. Aku nak take note, take 5 dulu kejap. Okey. Kita take 5 lah kejap. Lepas tu nanti cikgu bagi link baru. Okey. So kita rehat 5 minit. Nak pergi minum air ke, nak pergi mana-mana boleh pergi dulu. 5 minit. Nanti cikgu bagi link baru. Standby dalam grup. Okey. Take 5. Baik.